Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, bersiaran sekali lagi untuk edisi hari terakhir bulan 10 tahun 2023. Bermakna ada 2 bulan lagi untuk kita menginjak ke tahun 2024. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Zaliha akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Kalau Ridwan sebutkan tadi tentang hujung bulan Oktober, paling tidak kita kena tengok KPI kita dah tercapai ke belum, sebab beberapa bulan saja lagi untuk kita baru masuk Lebaran 2024. Tapi apapun, kita harapkan apa saja yang disasarkan masih lagi dapat direalisasikan. Tapi sebelum kami bawakan kepada anda apa antara intipati Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini, kami bawakan juga perkembangan berita yang perlu kami kongsikan dengan anda. Dan setakat ini telah pun dikongsikan bahawa lebih 30 trak bantuan memasuki Gaza, merupakan konvoi terbesar seminggu lalu ke wilayah Palestin. Ini juga sebenarnya rentetan daripada amaran yang diberikan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC yang mengatakan bahawa menyekat bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh didakwa. Dan ini sebenarnya sekiranya mereka menyekat bantuan kemanusiaan ini, ia bertentangan dengan peruntukan Konvensyen Geneva. Dan setakat ini menurut agensi yang melaporkan 117 trak telah pun memasuki Gaza melalui lintasan Rafah, melalui sempadan Rafah dan Mesir. Ya, jadi itu sedikit perkembangan yang berlaku di sana. Tapi di Malaysia juga ini juga berkaitan dengan isu Palestin ini, apabila sekarang ramai antara kita yang akan memberi sedekah, akan memberi bantuan kepada mangsa-mangsa perang di Palestin ini. Cuma kita perlu beringat, setiap kali kita nak beri bantuan itu, pastikan ia adalah bukan satu skam. Jangan terperangkap dengan skam. Yang mana kutipan sumbangan untuk Gaza elak terpedaya dengan skamer. Ini kata Menteri Komunikasi dan juga Digital Fahmi Fadzil. Yang mana orang ramai diingatkan supaya tidak mudah terpedaya dengan pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pertubuhan bukan kerajaan, NGO, mengutip sumbangan khususnya untuk rakyat Palestin. Jadi gunakan saluran rasmi dan rujuk kepada pihak berkuasa untuk mengesahkan sama ada tabung itu betul ataupun tidak. Paling penting sebenarnya, sekarang apabila berlakunya krisis begini, mungkin ada yang mengambil kesempatan menggunakan gambar-gambar sebegini, letak di tabung untuk mendapatkan wang sebegitu. Wang secara haram boleh dikatakan. Dan selain dari menyalurkan bantuan sumbangan wang sebanyak ataupun seupaya mungkin, perlu juga kita sama-sama bersolidariti untuk terus menyuarakan dengan lantang tentangan kita terhadap keganasan yang dilakukan ke atas rakyat Palestin. Seterusnya juga dalam Selamat Pagi ini, kami kongsikan dengan anda apa antara perkembangan lawatan Yang Mohd Perdana Menteri, di mana Malaysia Singapura komited untuk menyelesaikan isu tertangguh demi kepentingan bersama. Dan kunjungan beliau dibuktikan pada sesi pemukiman pemimpin kedua-dua negara kali ke-10 di Singapura. Yang Mohd juga bersama menteri-menteri kabinet yang lain banyak berbincang dengan pemimpin Singapura, dan banyak juga isu yang dibincangkan dalam pertemuan ini. Dua isu yang paling utama dibincangkan adalah, pertama adalah isu Pulau Batu Putih, dan yang kedua adalah isu bekalan air dari Malaysia ke Singapura. Kata Perdana Menteri kita akan mengukuhkan lagi hubungan kedua negara ini dengan menyelesaikan dan juga melihat secara terperinci kepada kedua-dua isu ini, iaitu isu Pulau Batu Putih dan juga isu bekalan air di Malaysia kepada Singapura. Dan dalam pada itu, perbincangan lanjut tentang pengukuhan ekosistem zon ekonomi khas ataupun LCZ, dua hala sedang juga berjalan. Kita harapkan perbincangan yang positif dan produktif kita dapat dari perbincangan tersebut. Monsun Timur Laut. Jadi ini adalah antara perkara yang akan kami kongsikan kepada anda semua, yang mana 5,640 kawasan berisiko banjir, persediaan pelbagai aspek dibuat dengan rapi. Jadi kita sebagai masyarakat, apa yang perlu kita lakukan apabila kita melihat amaran sebegini, apabila kita berada dalam monsun Timur Laut ini, yang paling penting dengan teknologi sekarang, telefon yang ada, sentiasa kita akan tengoklah media sosial daripada pihak berkuasa, contohnya pihak berkuasa Met Malaysia, tengok kawasan anda hujan ataupun tidak dan sebagainya, dan pastikan segala barang keperluan kalau diarahkan berpindah,
kena berpindah dengan segera. Juga seterusnya ingin kami kongsikan dengan anda bila mana kerajaan kini pakai sistem data pengurusan maklumat geospasial pertahanan DJIM dalam usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali, sistem tersebut merupakan integrasi data khas dalam aplikasi Geographic Information System GIS. Jadi data-data yang dikumpulkan dari sistem ini diterjemahkan kepada warga masyarakat untuk memberikan kita lebih pengetahuan dan juga kesiapsiagaan supaya sekiranya dalam keadaan berlaku bencana banjir ini kita lebih bersedia dan dapat memberikan keselesaan dan keselamatan kepada mereka yang terjejas. Dan hari ini 31 Oktober 2023 adalah hari terakhir untuk subsidi ayam diberikan. Maka bermula besok ayam harganya akan diapungkan di pasaran. Sebelum ini kerajaan meletakkan harga pada RM9.40 harga kawalan dan mungkin selepas ini akan berlaku mungkin sedikit peningkatan dan mungkin ada pasaraya yang telah pun bersetuju untuk menurunkan harga kepada ringgit Malaysia RM7.99 dan mungkin akan ada juga peningkatan sebanyak RM10.40 berbanding dengan harga kawalan RM9.40. Jadi hari ini hari terakhir bekalan ayam diberikan subsidi. Selepas ini apungan harga ayam akan berlaku di pasaran dan harga telur masih lagi diberi subsidi oleh kerajaan. Ini untuk mengurangkan keterisan subsidi yang dinikmati warga asing dan juga golongan berpendapatan tinggi. Rintitan daripada Pembentangan Pelajaran 2024 ini insya-Allah akan dapat kita bicarakan secara lanjut dalam Selamat Pagi Malaysia sebentar lagi. Ya, jadi banyak yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.